Nabi SAW kalau dalam teks penuhnya daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata anin Nabi SAW qal naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu salasun la yughillu alayhinna qalbu muslim ikhlasul amal lillah wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW bersabda ketika di Masjid Khaif di Mina, Nabi kata naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Nabi kata Allah akan bagi cahaya, Allah akan jadikan muka orang-orang yang dengar hadis Nabi dibacakan ini bercahaya, ceria. Itu maksud nadhara. Kalau bahasa orang putih ni dia kata bright. Muka tu nampak bright, kan? Nampak cerdik, nampak bersih, nampak budak pandai. Nabi SAW kata siapa yang sanggup korbankan masa duduk dengar orang baca hadis Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala janji dekat dia, naddarallahu imra'an, Allah akan serikan muka orang-orang yang sami'a maqalati, yang dengar hadis-hadis aku, fawa'aha, dan orang-orang yang cuba faham hadis aku, wa hafizaha, dan hafal hadis aku, wa ballaghaha, dan dia sampaikan pula hadis tu kepada orang lain. Siapa yang buat empat benda ni, Allah Subhanahu wa ta'ala janji Allah akan bagi dekat dia muka yang berseri-seri di hari akhirat nanti. Apa dia? Yang pertama, dengar hadis Nabi. Yang kedua, faham hadis itu. Yang ketiga, hafal kalau boleh. Tak boleh hafal matan dia, hafal maksud hadis tu. Dan yang keempat, sampaikan benda tu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala akan ceriakan, akan brightkan muka orang-orang yang buat benda-benda ni. Nabi SAW kata, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Berapa ramai, Nabi kata rubba ni maksud ramai. Kalau bahasa Tamil dia kata rumba. Tamil pun ambil bahasa Arab juga. Rubba maksudnya ramai. Orang India dia kata rumba banyak. Farubba hamili fiqhin, berapa ramai Nabi kata orang yang duk membawa ilmu fiqh, duk mengajak orang ni, ila man huwa afqahu minhu. Satu hari dia bercakap di depan orang yang lebih alim daripada dia. Saya duk main mengajar Masjid Sultanah ni 20 tahun lebih lah. Dalam kalangan ada ni tuan-tuan, tutu guru pun ada. Orang graduate daripada Al-Azhar University tahun 70 pun ada. Bila habis jumpa salam, saya malu. Bukan saya orang yang patut bercakap di depan guru-guru ni semua. Tapi orang-orang ni semua, mereka nak mengambil berkat majlis ilmu ni. Bukan dia main nak mengaji pun. Hak saya sebut ni, hak saya tak sebut lagi. Baru nak sebut, dia tahu dah saat lagi ustaz akan hurai benda ni. Pasal apa? Pasal dia lebih faqih daripada saya. Dan benda ni Nabi SAW kata memang jadi. Satu orang pergi bercakap di mana-mana, kadang-kadang dalam majlis yang dia duk bercakap tu ada orang yang lebih faqih daripada dia duk ada dalam tu. Dia mai pasal apa? Pasal dia tawaduk. Dia mai pasal apa? Pasal dia tidak sombong diri. Dia mai pasal apa? Pasal dia nak mengambil berkat majlis ilmu. Bukan dia mai kerana dia tak erti nak mengaji daripada kawan hak duk bercakap dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Nabi kata berapa ramai orang yang bercakap tu taklah sealim orang yang dengar. Orang yang ada dengar tu lebih alim lagi.
Ramai orang yang macam ni dan berlaku keadaan yang macam ni. Lepas tu upload gambar-gambar dalam Facebook hari ni. Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, dia attend kuliah subuh di surau dekat rumah dia. Hari dia bagi kuliah, dia bagi kuliah. Hari orang lain bagi kuliah, dia duduk dengar. Dia attend, dia hadir, dia duduk, tidak mencederakan sikit pun kemuliaan dia, bahkan lebih tinggi darjat dia di sisi Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim. Nabi SAW kata ada 3 benda yang hati orang Islam tidak akan dengki. Kalau betul kita orang Islam, kita tidak dengki dengan 3 benda ni. Apa dia? Ikhlasul amal lillah. Satu, apabila satu orang buat amalan ikhlas kerana Allah, tak patut kita dengki. Bila ada satu orang dia buat kerja Islam ikhlas lillah, kita tak patut dengki kat dia. Kalau kita ni ada qalbul muslim, ada hati sebagai orang Islam, kita tidak patut dengki kepada orang yang ikhlas kerana Allah. Wa munasahatu a'immatil muslimin. Kalau kita ada hati orang Islam, kita akan hidup dalam kalangan orang-orang yang memberi nasihat kepada pemimpin orang Islam. Kalau kita ada hati ikhlas, dia tak boleh tengok orang yang menjadi pemimpin buat benda tak betul, dia tegur dengan cara yang terhormat. Dia tegur dengan saluran-saluran yang ada. Pasal apa? Hati dia bersih, dia nak semua orang jadi elok. Tuan-tuan, dalam khutbah jemaat bahagian yang kedua, kita mesti kena baca satu doa. Doa kepada orang Islam, termasuk pemimpin Islam. Apa kita doa? Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Kita minta, ya Allah ya Tuhanku, dalam khutbah kedua sembahyang jemaat, Allahumma aslih, ya Allah ya Tuhanku, perelokkanlah, perbaikilah, bagi jadi eloklah a'immatal muslimin, orang-orang yang menjadi ketua orang Islam ni, bagi mereka jadi elok. Kalau mereka minum arak, minta Allah ubah mereka, bagi stok arak ni. Kalau mereka menentang Islam, ya Allah tolong ubah mereka, bagi mereka sayang Islam. Kalau mereka ni satu orang yang buat zalim kepada orang Islam, ya Allah ubahlah mereka ni, bagi mereka ni kasih kepada sesama umat Islam. Minta doa kepada Allah supaya Allah tolong ubah hati orang-orang yang menjadi pemimpin yang tidak elok ini. Nabi SAW kata apa? Kalau kita betul orang Islam, kita tidak sepatutnya meninggalkan kerja menasihati pemimpin-pemimpin muslimin, waluzumu jama'atihim. Dan kalau betul kita ada hati orang Islam, kita akan bersama-sama bersatu, pegang teguh dengan jemaah Islam.